Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kamu, anak murid Ustaz. Apa khabar semua? Pada hari ini, Ustaz akan mengajar kamu tentang Sains tahun 4, unit 1, iaitu kemahiran saintifik. Yang pertama adalah kemahiran proses sains. Kalau kamu nak buat eksperimen dalam sains, kamu mesti ada kemahiran ini, kemahiran proses sains. Ada banyak kemahiran proses sains. Yang pertama adalah memerhati. Apa itu memerhati? Memerhati ialah kamu akan memerhati dan kamu akan menganalisis. Baiklah, Ustaz akan bagi contoh. Ustaz bukan bagi penyataan saja. Ustaz bagi contoh. Contoh pertama. Nampak ni. Ada gambar Fizi kurus, Ehsan besar. Soalan Ustaz yang pertama, siapa lebih kurus? Kamu nak tahu mana lebih kurus, mana lebih gempal. Kamu kena buat apa? Kamu kena memerhati. Kamu tengok ni. Kamu tengok gambar Fizi dan Ehsan. Jadi jawapannya adalah, siapa lebih kurus? Fizi lebih kurus. Siapa lebih gempal? Ehsan lebih gempal. Itu pun sebab kamu kalau memerhati. Kalau kamu tak perhati, kamu tengok tempat lain, kamu dapat tak jawapan dia? Tak dapat. Baiklah, kita pergi ke contoh yang kedua. Jangan risau. Ini memang lukisan Ustaz. Pertama adalah pokok A dan pokok B. Kamu lihat betul-betul. Kamu perhati betul-betul. Pokok A ni besar, daun dia banyak, lebar, sihat. Pokok B pula, pokok dia apa? Daun dia layu, lembek. Macam kamu lah pagi-pagi lembek kan, pukul 8 kelas lembek. Kenapa? Tak sarapan. Tak pun tidur lambat. Apa ni? Soalan Ustaz, berdasarkan pemerhatian kamu, pokok mana yang lebih layu? B lah, macam kamu lah, layu, lembek. Tapi kalau A, pokok A tu apa? Yang lebih mekar, segar, bugar, sihat. Apa? Pokok A. Begitulah kemahiran proses sains yang pertama, iaitu memerhati. Pemerhati ni sangat penting. Okey? Kita akan pergi ke tajuk kedua. Terima kasih. Kemahiran proses sains yang kedua adalah mengelas. Mengelas. Apa itu mengelas? Mengelas adalah kemahiran bagaimana kamu nak mengasingkan sesuatu mengikut sifat-sifat dia yang tersendiri. Contohnya lah. Nampak ni dalam kotak ni. Ada apa? Ada Ustaz Azad, bukan? Ada singa. Ada singa. Ada lembu. Ada beruang. Singa. Ada orangutan, jerung dan juga kambing. Ini contoh-contoh haiwan yang ada di muka bumi ini. Siapa yang cipta haiwan? Bukan, Allah Ta'ala cipta semua. Okey, sekarang soalan Ustaz. Kita pergi ke bahagian soalan Ustaz. Kelaskan mengikut tabiat pemakanan haiwan tersebut. Tabiat pemakanan apa? Jangan dilupa. Ada 3 kelas pemakanan haiwan yang utama, iaitu herbivore, carnivore dan omnivore. Herbivore haiwan yang apa? Makan apa? Makan cikedis? Bukan, dia makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Manakala haiwan karnivor yang makan daging atau makanan lain. Kalau dah karnivor makan daging, herbivore ni makan tumbuhan, omnivore ni makan apa? Makan tumbuhan dan haiwan ataupun daging. Okeylah, contoh haiwan herbivore apa? Lembu. Dan juga kambing. Apa ni? Haiwan karnivor pula apa? Yang makan haiwan lain. Jerung dan singa. Okey, tulis. Macam ni lah kamu mengelas haiwan, iaitu kemahiran mengelas. Okey, dan terakhir, haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain adalah orangutan dan beruang. Orangutan. Dan juga beruang.
Kemahiran mengelas juga ini penting. Bagaimana kamu nak asingkan sesuatu kumpulan. Macam contohnya dalam kelas kamu nak mengelas. Berapa murid yang pakai cermin mata dan berapa murid yang tak pakai cermin mata. Kamu kena asingkan. Cermin mata berapa orang, tak pakai cermin mata berapa orang. Itulah contoh kemahiran mengelas. Okey, kita pergi ke kemahiran prosesan yang ke 3. Okey, seterusnya adalah mengukur dan menggunakan nombor. Dalam sains, setiap nombor, setiap data kita dapat dengan menggunakan ukuran. Contohlah, kamu nak timbang berat, kamu kena ukur guna penimbang berat. Kamu nak ukur panjang, kamu kena gunakan pembaris. Baiklah, kali ini contoh dia adalah soalan dia, berapakah berat Ustaz Aizat dan Ustaz Nazmi dan Ustaz Naki? Baiklah, Ustaz dah timbang dah beratnya. Okey, mari kita lihat berapakah data-data mereka. Setelah kita lihat tadi, gambar yang Ustaz ambil gambar macam mana Ustaz timbang berat. Berat Ustaz Aizat adalah 52 kilogram. Unit ni kena betul, 52 kilogram. Ustaz Nazmi jadi berapa? 60 kilogram. Ustaz Naki berapa? Jangan terkejut, iaitu 95 kilogram. Ustaz Naki paling sadar. Okey, itulah. Baiklah, kemahiran proses sains yang ke berapa? Yang ke berapa dah? Yang keempat. Yang keempat adalah membuat inference. Apa itu membuat inference? Siapa ingat? Membuat inference ni boleh dimudahkan sebagai membuat kesimpulan awal. Kamu tak tahu benda tu betul ke tidak. Kamu buat kesimpulan berdasarkan pemikiran logik awak. Okey, kita buat contoh. Mari. Contohnya, Ustaz ada 2 keadaan pokok yang bercambah. Apa ni? Ada matahari. Satu Ustaz letak dekat tempat yang lapang, terdedah dengan matahari. Manakala satu ni Ustaz letak dalam kotak yang mana ada lubang kecil bagi cahaya matahari masuk dalam tu. Okey, baca sama-sama. Selepas seminggu didapati pokok A dan pokok B bercambah dalam keadaan yang berbeza. Berikan inference kamu. Okey, mari kita buat sama-sama. Okey, semua yang ada inference. Tengok. Mula-mula kamu kena menggunakan kemahiran proses sains yang kamu telah baca tadi, iaitu memerhati. Kamu perhati dulu. Pokok A apa jadi? Pokok B apa jadi? Pokok A tampak ni. Alah, hai ciput kecil je, tak boleh nak bercambah. Pokok B pula besar, bercambah dah, bercambah. Banyak lah tu. Tinggi, besar. Jadi, kamu rasa sebab apa? Apa? Pokok A tidak mendapat inference kamu. Pokok A tidak mendapat apa? Tidak mendapat apa? Tidak mendapat apa? Makanan. Tidak mendapat cahaya. Cahaya apa? Cahaya ilahi, bukan. Cahaya matahari. Dia tak dapat cahaya matahari langsung ke? Cahaya belantang ni cahaya matahari yang mencukupi. Dia dapat terhad je. Yang mencukupi. Kenapa dia besar? Sebab tulis dia. Pokok B mendapat cahaya matahari. Tengok besar Ustaz, dah okey dah belum? Ke sama macam dulu? Yang sangat banyak dan
mencukupi. Inilah contoh inference yang kamu boleh buat. Pokok A tidak mendapat cahaya matahari yang cukup, sebab itulah dia kecil. Pokok B pula mendapat cahaya matahari yang sangat banyak dan mencukupi, sebab itulah dia membesar dan dengan sihat. Itulah maksudnya itu membuat inference. Okey. Kita berjumpa lagi pada slot seterusnya. Kemahiran proses sains yang ke-5, iaitu meramal. Apa itu meramal? Kamu baca pun kamu dah boleh faham. Meramal tu apa? Meramal tu adalah kamu mengagak. Kamu meramal. Contohlah Ustaz pernah cakap dulu. Kamu meramal, contohlah hujan, kalau awan dah mendung, kamu apa ramalan awak? Hujan akan turun. Itulah namanya ramalan. Kalau Ustaz tengah marah, apa yang kamu boleh ramal? Tangan Ustaz akan menyebat kamu. Itulah contohlah ramalan-ramalan yang kita boleh fahami. Okey, kita guna keadaan yang sama macam tadi, kan? Pokok A dan juga pokok B sama je macam tadi. Ustaz tak usik pun, keadaannya semua sama. Ada kotak dengan ada dekat dibiarkan tempat yang luas, tempat yang terbiar. Soalan dia adalah ramalkan keadaan pokok B dan A jika ianya dibiarkan terus begini. Kamu ramalkan apa yang berlaku. Dia biarkan je macam ni, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia biar macam ni. Jadi ramalan kamu A, apa ramalan kamu yang kamu boleh buat? Kamu boleh tulis pokok A akan mati pun boleh buat, sebab dia dah kekurangan. Nak membesar tak boleh sebab tak cukup udara, tak cukup matahari. Ramalan yang itulah yang masuk akal lah. Awak jangan buat ramalan pokok A. Pokok A akan tumbuh jadi pokok kelapa. Itu ramalan apa tu? Tak logik, tak boleh. Tak kena dengan situasi. Pokok B pula, ramalan kamu pokok B akan, awak kena buat akan, sebab dia ramalan akan terus membesar. Terus membesar dengan sihat. Ataupun yang mana kalau kamu boleh fikir, kalau pokok mesti ada buah, mesti ada bunga kan? Jadi awak boleh buat pokok B ni tertinggal. Pokok B akan berbuah ke, akan berbunga ke? Sebab dia dah cukup semua dah. Dah cukup matahari, cukup udara. Pokok B akan berbuah. Berbuah atau awak slash atau line. Conclusion, kesimpulan. Okey, baiklah, kita pergi ke pernyataan masalah yang pertama, iaitu baca sama-sama Ustaz. Ustaz membawa motor ke sekolah. Ustaz Naki ingin menyiasat kaitan jarak perjalanan yang dilalui dengan masa yang diambil sampai ke sekolah. Adakah jarak lebih dekat lebih cepat, ataupun jarak yang lebih jauh lebih lama, ataupun sebaliknya? Mari kita tengok Ustaz punya data, maklumat yang Ustaz dapat kumpulkan. Kalau jarak yang Ustaz lalui itu adalah 10 km, Ustaz mengambil masa selama 10 minit untuk sampai ke sekolah. Dan untuk jarak yang 12 km, Ustaz mengambil masa 12 minit untuk sampai. Manakala kalau Ustaz ambil 9 km, masa Ustaz ambil adalah 9 minit untuk sampai ke sekolah. Daripada kamu tengok corak data ini, kita boleh buat kesimpulan. Agak-agak apa kesimpulan kita boleh buat? Okey. Ustaz dah dapat dengar. Daripada jauh ada yang menjawab. Walaupun kamu simpan, tapi Ustaz tahu kamu jawab dalam hati.
Iaitu, apa kesimpulan yang kita boleh buat? Kesimpulan kita kaitkan jarak yang lalui dengan masa diambil. Kesimpulan yang kita boleh buat adalah semakin dekat jarak yang dilalui, semakin cepat ke lambat. Semakin cepat masa yang ustaz Naki ambil untuk ke sekolah, ataupun semakin jauh jarak yang ustaz ambil, semakin lama yang masa diambil ustaz sampai ke sekolah. Itulah namanya berkomunikasi. Kamu mengaitkan data dan maklumat yang ada untuk kamu membuat kesimpulan. Okey, terima kasih. Akhirnya habis slot kita yang pertama untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih.